Maharaja Rom melalui penterjemah. Dia kata siapa hak paling dekat dengan pengantar surat? Namanya Muhammad. Abu Sufyan kata saya. Kebetulan dekat dari segi mereka ni pokok Quraisy semua. Cuma Bani je, hak ni Bani ni. Maka Nabi pun tanya, orang ni Herakla tanya, mu cakap, kemudian orang belakang kamu semua ni, kalau dia cakap bohong, royak. Cakap bohong kepada Maharaja, satu jenayah yang besar. Jadi berlakulah dialog yang panjang yang disebut oleh Al-Imamul Bukhari dalam riwayatnya masyhur. Awal lagi dia cerita satu persatu kisah tersebut. Jadi saya tak naklah cerita kisah yang panjang tu. Kalau saya cerita jadi panjang, habis itu je kisah. Selepas Raja Rom ni tanya, dan bila diberi jawapan, dia buat satu conclusion. Dia kata ni Nabi. Sifat ni sifat Nabi. Abu Sufyan ni masa tu dia bukan Islam. Dia kata apa? Aku ni cuba sangat nak cari di celah-celah soalan ni agar aku boleh kemukakan kepada Maharaja Rom, Kaisar ini satu poin untuk menunjukkan Muhammad ni penipu, bohong. Mikir dengan ligaknya, akhirnya dapat satu idea. Dia kata apa? Wahai Maharaja, penghantar surat ni dia pernah mendakwa di sisi kami bahawa dia pergi daripada tempat bumi kami tu, Masjidil Haram di Mekah tu, mari ke masjid kamu Ilya dalam masa kurang semalam. Maharaja Rom pun mula nak rasa terganggu. Lalu dia pun tanya, siapa ada berita nak sah ni? Kalau peristiwa tu berlaku pada, perbincangan tu berlaku pada 6 atau 7 Hijrah. Sebab 8 Hijrah Abu Sufyan masuk Islam dah. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj yang masyhurnya pada masa di Mekah. Artinya antara 7-8 tahun sebelum pada tu. Tiba-tiba orang dekat raja, dia panggil Batri. Dia ni Tok Imam. Tok Imam di Masjid Ilya ni, ataupun ketua agama lah di situ. Dia kata, saya ada ilmu, saya ada maklumat. Maklumat macam mana? Semua terkejut. Dia kata, menjadi kelaziman saya setiap malam kami akan berada dalam masjid tu, dalam tempat ibadat tu. Bila orang keluar habis, kami akan tutup pintu satu-satu. Pintu ni tuan-tuan kalau kita tengok, zaman dulu pintunya ni besar-besar. Macam kita pergi Masjid Nabi ya, tengok sebiji tinggi tu. Dia bukan macam pintu ni barang je. Boleh tolong, pintu besar tu. Jadi kami akan tutup. Bila tutup dah tinggal satu pun yang terbuka. Satu malam saya tutup pintu, ada satu pintu saya nak tutup tak boleh. Bila saya tak boleh nak tutup, saya panggil orang tak boleh. Akhirnya saya panggil lagi tukang kayu. Tukang kayu ni mari tengok. Dia kata ni mungkin telah tertindih dengan bangunan di atas tu menyebabkan mapak, dia tak boleh. Jadi macam mana? Kita biar, esok kita bagi. Tapi ada juga riwayat menyatakan bila dah tak dapat macam ni, dia panggil pula padri ulama' lain. Ulama' mereka lah. Bila mari tu mereka tengok je masjid. Kemudian tengok di luar masjid, tengok ke langit. Mereka kata, kami yakin malam ni ada satu tetamu agung nak datang, kita biarkan.
Itulah kali yang pertama dan terakhir masa tu masjid tak ditutup satu. Esoknya pagi mereka pergi. Bila pergi, mereka boleh tutup. Macam biasa dah. Kedua, di depan tepi itu tu dia ada batu. Ada batu. Batu tu pula dia ada satu lubang. Dibuat lubang seolah-olah tambak satu binatang. Ikat. Yang borok lah tu. Tambak. Jadi mereka kata sah mesti ada orang malam tu. Jadi Maharaja Rom percaya balik. Maharaja Rom percaya balik dan Abu Sufyan kata, aku tak boleh nak buat apa dah. Tuan-tuan, ulama menyatakan Nabi ni cubaan untuk menyatakan dia bohong walaupun sepatah Allah akan hendak. Sebab itu cerdik pandai kata, para ulama kata, kamu bacalah hidup Nabi SAW, dalam sejarah hidupnya sekali pun satu patah pun dia tak pernah bohong. Daripada dia lahir sampai dia mati. Sebab itu kita belajar dalam tauhid, sifat yang wajib bagi Rasul tu 4, salah satunya sidik, dia benar dan dia tak bohong.